Assalamualaikum KC dan juga pendengar rancangan Misteri Jam 12. Nama saya Sabrina. Saya ingin berkongsi pengalaman ini. Peristiwa berlaku di dalam rumah saya. Pada waktu itu, saya, suami dan anak baru saja balik dari seberang tambak. Agak lewat kami pulang ke rumah kami, kata beliau. Sabrina menceritakan. Saya tidak tahu tentang hal ini. Tapi inilah yang saya nak ceritakan sebabnya bila saya beritahu teman saya pun ada mendengar gangguan ini yang berlaku. Begini Casey, bila saya balik, waktu itu sekitar 2 lebih pagi. Sampai rumah, saya yang naik dulu. Suami dengan seorang anak kami berada di bawah singgah sebentar di 7-Eleven membeli sesuatu. Saya dah tak tahan nak tunggu. Sebabnya dari tadi saya tahan nak ke tandas. Naik atas seorang diri, saya buka pintu rumah. Dan bila tolak saja pintu rumah, ruang yang pertama saya lihat adalah ruang bilik tidur saya. Saya terkejut apabila ternampak dekat bilik tidur berdiri susuk tubuh tinggi sangat. Berpakaian baju warna putih panjang, wajahnya gelap, rambutnya panjang dan terus melusup keluar daripada tingkap rumah yang tertutup. Cara benda tu keluar seperti asap yang terbang keluar daripada bilik tidur. Saya terperanjat dan tak berani masuk ke dalam rumah. Malah saya berdiri dekat koridor rumah saya sambil saya tunggu suami dengan anak untuk pulang. Naik atas, suami tanya, kenapa tak masuk lagi? Saya terdiam. Saya kata, bang, masuk dalam bang, bukakan lampu dulu. Suami saya masuk dalam, buka lampu ruang tamu. Kemudian masuklah lampu bilik, buka sekali bang, buka lampu bilik dan semua. Barulah saya masuk. Kemudian Pertama sekali yang saya lakukan adalah membuka surah-surah suci dari handphone saya letak dalam bilik. Anak saya terperanjat dengan kelakuan saya. Saya masih belum beritahu suami apa yang berlaku. Saya kata pada anak saya, pergi tandas, mandi, bersihkan diri, masuk bilik tidur. Sedang anak berbuat demikian, saya tarik suami tepi dan saya ceritakan. Tadi bila balik, nampak susuk tubuh tinggi sangat. Kepalanya sampai terkena siling dalam bilik. Berpakaian putih panjang, nampak wajah hitam. Dan bila saya perasan dia ternampak, saya yang ternampak dia, katanya Sabrina, benda tu terus melusup keluar daripada tingkap yang tertutup seperti asap, kepulan asap yang meluruh keluar. Pendengar Misteri Jam 12, saya terperanjat. Hal ini saya ceritakan kepada seorang saudara beberapa hari kemudian. Saudara saya pula mengatakan yang dia juga ada menerima kiriman email dari seseorang. Dalam email itu adalah nasihat, berhati-hatilah. Buat masa ini, kalau nak keluar rumah pada waktu malam, hidupkanlah setidak-tidaknya 1 lampu dalam rumah. Kerana kalau rumah tu kosong, selepas maghrib sampai sebelum subuh, tidak ada orang di rumah, akan rumah itu dikunjungi sejenis makhluk yang tinggi, wajah warna hitam dengan pakaian putih, katanya dalam kiriman yang teman saya terima. Kisi, saya terperanjat. Teman saya tanya, bila kau keluar rumah, kau ada buka lampu tak? Saya pun kata pada dia, takkan aku nak buka lampu, aku keluar rumah pukul 1 tengah hari. Teman saya kata, lain kali ada baiknya kau hidupkan lampu saja. Sebabnya Kisi, hal ini tidak akan berlaku sekiranya saya buka lampu rumah saya sedikit ada cahaya. Kalau tidak, benda ni akan masuk. Dan kalau dia suka, dia akan tinggal kekal dalam rumah. Saya pun tak pasti, tapi sekarang inilah Casey. Kalau saya nak keluar pun walaupun seketika, saya akan buka lampu. Takut-takut Casey dia singgah balik. Saudara pendengar Ria 897, saya terima kiriman email yang sama juga, tapi dari orang yang berbeza, tentang cerita yang agak sama. Mengatakan kalau tadi dari Sabrina, yang ini daripada Encik Mazlan yang berkongsi pengalaman beliau. Katanya benda yang serupa
Dia balik agak lewat malam, rumahnya gelap, tiba-tiba nampak susuk tubuh warna putih dengan wajah yang hitam berlegam. Bila benda tu perasan dia, benda tu terus bertukar menjadi asap dan keluar dari rumah beliau. Anda bayangkan, jadi bila dia dapat khabar rumahnya harus lampu tu dibuka, jangan dibiarkan begitu saja, dia terima nasihat dan sejak hari itulah setiap kali nak keluar rumah, lampunya akan dihidupkan, dinyalakan. Itulah kisah dalam rancangan MG12. Ingat saudara, apa jua yang kita dengar dalam rancangan ini anggap sekadar hiburan. Jangan mudah kita percaya dan terikut-ikut dengan apa yang diketengahkan. Saudara, kisah-kisah yang bakal anda dengar dalam Misteri Jam 12, anggaplah ia hanya satu hiburan. Tidak ada sesiapa yang boleh menyesatkan kebenarannya. Kalau anda rasa takut, perlahankanlah suara radio anda. Misteri Jam 12, hanya satu hiburan. Misteri Jam 12. Baik saudara, itu kisah yang pertama. Saya tidak ingin anda percaya dengan apa yang kita dengar tadi, tapi memang menariklah. Selepas kisah mungkin makcik yang datang dengan anak tu minta susu belum habis, satu lagi kisah yang dikatakan rumah tak boleh gelap untuk masa inilah. Dikatakan kalau gelap akan dikunjungi oleh makhluk yang disebutkan tadi. Jadi makhluknya tinggi, tinggi putih tapi mempunyai wajah yang hitam berlegam. Sejauh mana kebenaran, entahlah. Yang penting, MG12 hanya sekadar hiburan sahaja. Baik pendengar di Harapan 97, terima kasih kepada anda yang sudi bersama dengan saya. Kita akan bacakan kisah selanjutnya dalam rancangan Misteri Jam 12. Baik, kisah berikut ini datangnya daripada Encik Nur Azman. Kata beliau, Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saya adalah seorang pengawal keselamatan dan pengalaman ini berlaku ketika saya bertugas 5 tahun yang lalu. Tapi bukan tempat ni lah, tempat yang sekarang ni dah selamat dan juga ada teman. Dahulunya 5 tahun yang lalu saya bertugas menjaga sebuah factory. Factory ini terletak di kawasan Mersing. Mersing Oh, ini di Malaysia lah kisah yang dikirimkan oleh Cik Nur Azman. Dan apa yang seram tentang factory yang di Mersing ni adalah factory ini hanya beroperasi sampai jam 10 malam. Dari jam 10 malam sampai 6 pagi tidak ada orang yang bertugas kecuali pengawal keselamatan yang bertugas pada malam tu. Dan yang menjaga kawasan factory itu hanyalah seorang pengawal keselamatan. Pada waktu itu, 5 tahun yang lalu, saya memang sedang mencari pekerjaan dan memang memerlukan wang. Tidak ada pilihan, saya terpaksa terima tawaran bertugas menjaga factory. Menjaga sebuah kilang yang dikatakan hanya beroperasi sampai jam 10 malam. Dari jam 10 sampai 6 pagi, memang tidak ada sesiapa yang datang. Lazimnya pekerja-pekerja akan datang, akan sampai di factory itu sekitar jam 5 pagi. Mereka akan letakkan motosikal di tepi, masuk ke dalam, tukar pakaian dan mulakan tugasan mereka di factory yang dimaksudkan.
Pada malam yang saya jaga, 10 malam, dah tak ada orang di dalam. Saya ni berada betul-betul dekat pondok. Ini bukan macam bilik yang selalu kita tengok, kita dengar. Bukan bilik berhawa dingin, ada komputer, bukan KC. Ia hanya sekadar pondok yang tidak berpintu. Dari mana saya jaga ni, apa yang berlaku, saya akan menjaga kawasan depan masuk kilang tersebut, dan saya pun tak perlulah buat clocking, tapi saya perlu buat pusingan untuk lihat di bahagian belakang. Sebabnya di bahagian belakang factory itu ada banyak bahan-bahan yang mungkin boleh dicuri dan dibawa lari. Nanti kalau hilang, saya akan dipertanggungjawabkan. Jadi sekali-sekala daripada duduk, saya akan jalan ke belakang factory. Di sana tu saya akan tengoklah barang-barang tu masih ada ataupun tiada. Jadi pendengar Ria 897, katanya teman kita ni Encik Nur Azman, pada suatu malam ketika saya menjaga factory ini, waktu tu jam 11 lebih malam, baru lebih kurang sejam lebih saya mula bertugas. Apa yang menghantui saya ni, apabila saya sedang bergerak menuju ke belakang, saya dengar dengan jelas bunyi ataupun suara orang meminta tolong. Saya ni sebenarnya tercari-cari dari manakah datang suara orang minta tolong. Tengok kiri, tengok kanan. Keliling kawasan tu memang gelap. Belakang bangunan hanya ada satu lampu sahaja. Lampu tu yang saya maksudkan bukanlah lampu spotlight yang terang dan kuat. Hanya lampu oranye yang malap yang ada di bahagian belakang bangunan. Saya kuatkan semangat, cekalkan iman saya, berjalan menuju ke arah belakang kilang yang saya ditugaskan untuk menjaga pada waktu malam. Sampai dekat belakang tu, barang-barang semua ada, dan baru nak bergerak, suara minta tolong datang lagi. Pendengar Ria, kata Encik Nur Azman, bila saya berikan perhatian yang sepenuhnya, cuba ikut dari mana datang suara minta tolong, alangkah terperanjatnya. Suara minta tolong tu datang daripada sebatang pohon yang ada betul-betul berdekatan dengan bahagian belakang kilang yang saya jaga. Saya menghampiri batang pohon tersebut, kata Encik Nur Azman. Dengan lampu suluh, saya suluh kiri, suluh kanan sampai suluh atas pokok pun tidak nampak sesiapa pun yang ada. Jadi datangnya dari mana suara orang yang minta tolong? Bila saya berdiri depan pokok, saya boleh rasa meremang sangat-sangat dan bau wangi KC. Betul KC, terpulanglah kepada pendengar Ria nak percaya pengalaman saya. Tapi saya yakin yang saya pada waktu itu dengar suara orang minta tolong. Bila berdiri depan pokok, saya masih belum dapat cari dari mana datang suara minta tolong. Sekali lagi, pendengar Ria 897, kata Encik Nur Azman, saya tengok kiri, tengok kanan, suluh dekat pokok, tak nampak sesiapa. Tiba-tiba KC, dia bercakap dengan saya. Tolong saya, lepaskan saya. Siapa tu? Kau dekat mana? Apa kau nak? Tolong saya, lepaskan saya. Siapa tu? Tolong apa? Ha? Tolong saya. Dekat pokok ni ada paku. Tolong cabutkan paku ni boleh? Pendengar Ria, kata Encik Nur Azman, saya menghampiri dekat dengan pokok tu. Saya suluh. Masya Allah KC, bahagian depan pokok nampak macam pokok biasa. Bahagian belakang KC, bukan satu KC, banyak paku yang telah pun diketuk pada pohon yang ada di hadapan saya. Yang paling memeranjatkan, bila saya pandang betul-betul, dekat belakang pohon tu dahlah banyak paku. Kemudian ada ukiran, seperti orang ukir dengan paku yang ada, mengukir nama Alif Lam Lam Ha. Saya melangkah kaki ke belakang, dan suara yang berkata dengan saya cara lemah lembut menjadi kasar. Kau nak tolong aku tak nak? Pendengar Ria 897, saya pun tak indahkan suara tu, berjalan
pergi meninggalkan kawasan belakang. Sedang berjalan, suara yang kasar bertukar menjadi lembut. Tolong saya, Encik. Saya minta maaf. Cabutkanlah paku ni. Tolong lepaskan saya. Saya tidak indahkan dan tinggalkan kawasan itu dan terus pergi ke depan di pondok pengawal keselamatan. Pada malam-malam berikutnya, bila dengar suara orang minta tolong, dah biasa dah Casey. Dah lali. Tapi saya tak kekal dekat tempat yang saya bertugas. Bukan apa Casey, takut-takut Casey dia terlepas, saya pula yang akan jadi mangsa. Terima kasih. Selamat tengah malam dari Nur Azman, Mersing. Kisah-kisah yang anda dengar merupakan misteri jam 12. Tidak ada sesiapa yang boleh mengesahkan kebenarannya. Jangan mudah kita percaya. Jangan kita terikut-ikut. Ingatlah, MJ12 hanya satu hiburan. Misteri jam 12. Terima kasih kepada anda yang sedang bersama dengan kami dan malam ini saya ada tetamu undangan khas untuk Misteri Jam 12 dan bersama dengan saya kita ada Edi Junaidi dan kita juga ada Hairul Anwar. Selamat tengah malam Hairul Anwar. Jarang Hairul Anwar ada peluang untuk mungkin bersama dengan saya dalam MJ12 nak pukul 12 tengah malam macam ni. Lazimnya waktu jam ni Hairul dah ke macam mana? Tengah main komputer. Oh. Main komputer jadi mungkin kalau cakap tentang kisah pengalaman misteri lah. Apakah antara pengalaman misteri yang boleh Hairul kongsi yang anda ingat lagi yang mungkin meninggal kesan dalam Hairul Anwar ni? Macam mana? Yang sebenarnya yang paling meninggalkan kesan bagi diri saya kerana pada ketika itu dalam beberapa tahun yang lepas keluarga saya membuat keputusan untuk mendapatkan perkhidmatan orang gaji di rumah. Yang pertama kali tu orang gaji ni okey, tetapi ada hal sikit kerana ada skandal. Lepas tu kita dapatkan orang kata apa ni ganti sama syarikat dan sebagainya. Dia seorang lagi datang dan kita dapat rasakan ada sesuatu yang tak kena bila ada beberapa bulan beliau berada dalam rumah tu kan. Yang tak kena tu apa yang dapat rasakan macam mana? Macam rumah tu panas ke ataupun rumah tu panas kadang okey, beras di rumah selalu kehabisan. Malam-malam pukul 12 gitu beliau akan ke dapur makan sendirian macam gitu. Makan seorang-seorang? Makan seorang. Seram tu. Nasi banyak kita makan seorang. Dia akan ambil nasi makan banyak dalam satu pinggan ni. Betul. Dia duduk di dapur seorang-seorang, dia makan sendiri. Bayangkan. Saya boleh bayangkan mungkin pada waktu itu di dapur anda dalam bilik semua keluarga tengah tidur, tiba-tiba dengar macam kalau boleh saya tak nak dengar macam itu lah. Tapi Casey, betul-betul saya lihat muka beliau kalau pandang satu kali bila baru mula-mula dia datang tu, saya tengok muka dia agak menyeramkan. Kerana beliau berkulit sawo matang gelap, tapi bila lihat pandangan dia tu agak menyeramkan lah. Tapi beliau seorang yang ramah, boleh berbual dan sebagainya. Tapi kita dapat rasakan yang sesuatu yang tak kena. Beras selalunya tak kat rumah ada 3 orang saja. Saya dengan nenek saya kan, saya nenek dan juga pakcik saya dan selalunya beras tu dalam berapa 5 kg berapa kan, tak pernah habis dalam berapa minggu kita ada ni kan. Tapi cepat habis, kita tak tahu kenapa. Selepas tu ada satu kali tu saya dalam bilik saya dan ni sekali pandang bila saya tutup lampu saya, saya letak basikal saya di dalam bilik di tepi tu kan. Bila saya tutup lampu saya tak ada apa-apa. Bila saya buka balik kan, tak tutup lampu buka, tiba-tiba saya nampak ada lembaga hitam. Ini betul. Ini anda katakan basikal dalam rumah. Dalam rumah. Dalam bilik saya. Dalam bilik anda lah. Anda bila tutup lampu tak ada apa-apa. Lepas tu saya buka balik lah. Buka balik tu kadang macam mata saya nampak ada lembaga. Lampu basikal tu pun tak terang sangat lah. Tak ada lampu basikal pun kat situ. Tak ada. Saya tak letak lampu basikal. Kalau ada pun yang kecil kat belakang. Tak buka kan. Tapi ni lah bilik punya lampu lah. Bila buka tiba-tiba ada lembaga hitam tu dan dia bermata merah. Saya masih ingat lagi.
Betul. Ya, betul. Bukan metal merah. Tapi saya buat bodoh je lah. Saya buat bodoh dan saya rasa tak ada kacau apa-apa kan. Dan saya tak beritahu siapa-siapa lah. Cuma selepas tu, itu malam kan. So paginya dan saya cuba beritahu ni saya sebagainya. Tapi semua tak percaya. Keluarga saya ada sesuatu lah, ada lembaga hitam, mata ni merah. Semua tak percaya. Jadi dalam lama tu rumah rasa macam tak selesa dan sebagainya. Macam nik saya pun rasa tak selesa lah. Habis kucing saya sakit tiba-tiba macam kan. So, terus kita dapatkan mungkin nasihat daripada seorang ustaz. Ustaz tu datang dengan anaknya. Anaknya dia kata selalu boleh nampak benda lah, tak payah cakap. So kita tak ceritakan lah dengan ustaz ni. Cuma datang je lihat kalau ada apa-apa ke kan, boleh bacakan apa-apa ke. Kita datang, anak dia masuk dalam tu, saya tak ada kat rumah. Anak dia datang masuk bilik saya, anak dia tak nak masuk bilik saya. Anak dia cakap dia nampak lembaga hitam, mata merah. Saya tak beritahu pun. Kan. Terus saya terperanjat lah. Okay, waktu tu sekitar jam berapa tu yang dia datang? Siang hari. Siang hari pun. Siang hari. Tu dah lewat petang lagi. Tapi masih terang lah kan. So saya pun terperanjat lah. Tapi saya tak jadikan dia sebagai satu distraction lah. Ataupun kalau nanti masuk bilik takut sendiri kan. Jadi sebenarnya dia tak kacau. So buat bodoh je lah. So dia bacakan, dia kata mungkin itu datangnya daripada orang gaji tu sebenarnya. Okay. Ya. Lepas tu dia tanya kenapa macam ada rasa ni rasa tu, saya tak tahu lah ustaz cakap kan. Lepas tu memanglah keluarga saya kata macam ini macam itu dan yalah. Jadi pembantu rumah tu bila anda katakan tingkah lakunya waktu malam akan bangun pergi dapur makan seorang-seorang, beras habis betul. Dan selepas tu apakah tindakan keluarga? Itulah kita nak ambil tindakan, tapi sebelum kita ambil tindakan beliau sendiri nak keluar daripada rumah tu, nak balik macam dia dah tahu sesuatu yang macam mungkin dia rasa tak selesa lah. Mungkin ustaz dah baca kan ke apa kan. Dia sendiri yang nak katanya ada sesuatu kejadian di kampungnya tiba-tiba kan. Itulah. So macam kita pun macam suspek sesuatu yang tak kena lah kan. Macam kenapa tiba-tiba nak balik kan, kata ada anak dia ada sesuatu berlaku. Kita tak tahu apa-apa alam lah. Tapi itulah. Jadi dia pulang tu sebelum ustaz. Pandai betul. Jadi bila ustaz tu datang ada benda yang ditinggalkan. Itulah. Jadi saya juga pernah temu bual seorang, ini bukan di udara lah, tapi bila saya ada bertemu dengan beliau ni, beliau adalah sebenarnya seorang pemilik syarikat agensi pembantu. Jadi beliau telah pun berkongsi antara tip bila dapat pembantu ni, satu nak kena periksa beg, pakaian, apa yang mereka bawa. Dan bila diceritakan pada saya duduk ni, saya terperanjat. Ada, tak semualah sekali lagi ada pembantu memang baik. Ada yang berkhidmat 10 tahun, kontrak dah sign 3-4 kali pun tetap kekal. Bagus. Tapi ada juga macam manusia lah, tak semua manusia tu yang 100%. Kadang-kadang mungkin ada lakukan kesilapan ataupun ikut dengar kata ibu bapa datang, kau pergi tinggi orang bawa pendinding. Itulah yang kita itu. Jadi pembantu ni, agensi pembantu ni beritahu saya, dia periksa pembantu-pembantu ni sebabnya pembantu bila datang ni harus bertugas dengan beliau di rumah dahulu untuk menimba pengalaman. Selepas tu baru selepas tu baru akan diberikanlah kepada pelanggan-pelanggan. Jadi bila dia periksa, buka beg, ada yang senang nampak lah. Buka beg dia nampak ada bungkusan hitam, ada yang ada anak patung dibawa bersama, dan ada juga cari-cari tak jumpa tau, tapi dekat pakaian. Kan t-shirt kita kan ada bawah ada macam jahitan ni, bawah t-shirt. Jadi dalam jahitan tu dia letakkan macam benda-benda bacaan tangkal di sekeliling t-shirt tu. Jadi tuan rumah tak perasan. Jadi dia periksa, dia tanyalah pada ustaz. Beliau kata beliau jumpa dengan ustaz pakar perubatan Islam dan kata ini antara tempat-tempat yang orang suka sembunyikan, dekat collar, dekat poket. Jadi periksa ujung tu, dia betul dia periksa, jumpa. Ada jumpa, dan bila dia tanya siapa suruh bawa, katanya ibu dan ayah. Ini untuk satu pendinding lah, sebab datang negeri orang bertugas. Jadi itulah, tak orang tak kita lah, semua orang nakkan keselamatan. Tapi ada juga yang pembantu rumah yang baik-baik, tapi majikan dia macam hantu. Betul. Jadi janganlah kita tergolong dengan orang macam tu. Baik, terima kasih Hairul, kisah yang menarik. Dan kejap lagi kita akan bersama dengan Edi Junaidi pula. Tu pengalaman Hairul. Wah, saya boleh bayangkan bila dekat dapur tu tengah duduk, tengah makan, dalam bilik awak sedang tidur, tiba-tiba dengar
Kisah-kisah yang anda dengar merupakan misteri jam 12. Tidak ada sebarang bukti yang boleh mengesahkan kebenarannya. Baik, terima kasih kepada pendengar Ria 897 yang setia bersama dengan saya. Dan kita juga ada dari teman Samian katanya dari Bukit Mewah, Johor Bahru. Wah, terima kasih. Sini kiriman daripada Kak Alisah, kata sedang mendengar dari Jurong West. Wah, orang Jurong West sedang memantau rancangan Misteri Jam 12. Yang ini Encik Akbar kata Assalamualaikum KC, dan juga kepada Hairul Anwar, kepada Eddie. Tak dengar pun suara Eddie. Bagaimana? Dia takut ke? Eddie, cuba bersuara sikit Eddie. Assalamualaikum semua. Apa khabar? Wow, seram. Jadi ramai telah pun menegur dan katanya sedang mendengar. Ada siap kirim gambar makan lagi. Yang ini kiriman daripada Kak Latifah, kata sedang mendengar sekarang ini dan berasal dari Merimprit Blok 64. Ada blok lagi. Nasib baik tak letak nombor pintu Kalau tak, bolehlah kita beraya Aidil Adha yang akan datang nanti kita juga ada Pak Din Pak Din sedang mendengar rancangan ini. Terima kasih pada Pak Din. Terima kasih juga pada Putri Liana sedang bertugas sambil mendengar MJ12. Selain dari itu juga ada Wan Himalaya. Agak mantap kisah-kisah MJ12 malam ini dari Kajang Selangor, Malaysia. Wah, orang Kajang Selangor. Azmi Nur Jimix dari Kota Damansara Shah Alam juga sedang mendengar. Yang ini daripada Latif Boy, kata sedang mendengar MJ12 di rumah saya, Ang Mo Kio. Tiba-tiba angin tiup kencang terhempas pintu, terperanjat saya dibuatnya. Anyway, kisah malam ni cukup menarik dan saya suka dengan kisah Hairul Anwar tadi. Oi, boleh terbayang pembantu rumah dekat dapur gelap-gelap tengah makan nasi. Kalau saya dapat pembantu macam tu, dah lama saya sack dia. Alamak, Jadi itulah, dia kalau jadi bos semua orang dia sack Jadi ini mungkin cakap tentang misteri jam 12 ni. Orang Melayu kita ni banyak petua, pantang larang. Antara mungkin petua-petua yang pernah anda dengar, pantang larang yang pernah anda dengar berkaitan dengan dunia misteri ni apa? Boleh kalau Eddie boleh kongsi. Apa yang saya pernah dengar, seperti sapu lidi, kalau boleh diletakkan di belakang pintu. Benar. Betul. Apa tujuannya tu? Supaya tak didatangi oleh makhluk-makhluk halus dan sebagainya lah. Ini petua lah sejauh mana kita nak ikut, nak percaya, jangan sebenarnya ini hanya petua orang. Saya sendiri pun sebenarnya tak tahu. Ini semua apa yang saya kita dengar kadang-kadang makcik-makcik kita pun cakap macam tu Dahulu bila isteri melahirkan, macam-macam petua saya terima. Itu pun saya pernah dengar. Melahirkan, jangan buat ni, jangan buat tu. Tapi kadang-kadang kita pun tak nak meretakkan perhubungan Jadi kita senyum dan InsyaAllah boleh. Jadi kita iakan je lah. Kalau kita membantah, nanti akan menjadi gaduh. Korang ni tak ada hormat dengan adat dan budaya. Jadi kadang-kadang tu mesti ada ulur tarik lah. Kita senyum, orang kasih pun kita senyum Yang penting jangan meruntuhkan. Tapi kalau salah tu kita tegur dengan cara baik Jadi yang ini sebab saya tanya pada anda ni tentang petua pantang larang orang-orang kita ni. Okey, sebelum saya berkongsi satu pengalaman, apa lagi yang anda ingat? Pantang larang petua lama-lama ni. Kalau boleh macam balik, kalau kita balik malam-malam lepas lewat malam, bila semua dah tidur, bila kita dah beri salam tu kalau boleh bila dah buka pintu masuk, kita toleh ke belakang dulu baru kita masuk. Sampai gitu sekali. Itu yang saya pernah dengar. Wah, jadi itu antara mungkin petua ke pantang larang lah orang-orang kita lah. Sejauh mana kebenaran tak pasti. Yang ini ada kiriman daripada seorang pendengar yang berkongsi beliau tak nak ikut pantang yang disuruh dilakukan oleh ibunya ataupun petua yang disuruh dilakukan oleh ibunya. Tapi dia rasakan bila dia tak ikut ni, sesuatu menghantui dirinya. Begini, kisah yang diceritakan, kejap lagi kita akan tanya pada Eddie, mungkin ada kisah yang boleh dikongsi sama lah. Tapi ini datangnya Eddie, dari pendengar kita yang bernama, mana tadi email saya ni, ini dia. Okey, daripada Ellie, Ellie berkongsi pengalaman beliau. Saya sebelum ni, tidak suka dengan beberapa perkara yang dilakukan oleh ibu saya.
Jadi apa yang berlaku bila saya ni berpindah ke rumah baru, ibu saya temankan saya lah setiap kali bila suami bertugas malam. Sebabnya waktu tu saya hamil berbadan 2. Antara perkara yang ibu saya suka lakukan dan sering lakukan di rumahnya adalah dengan mengasapkan rumah dengan asap kemenyan pada setiap hari Khamis malam Jumaat. Saya tak tahu kenapa, tapi bila saya tanya pada ibu kata ini untuk halau jin dan syaitan dengan mengasapkan rumah. Saya pun tak pernah terfikir. Jadi perkara itu dilakukan oleh ibu saya di rumah saya. Saya ni kalau tak buat pun tak kisah. Tapi oleh kerana ibu dah temankan saya pun berbadan 2, saya pun tak nak membantah lah. Ibu suruh masuk bilik, katanya masuk bilik, asap ni tak bagus untuk engkau dengan bayi. Dia pun asap rumah. Kemudian perkara ini dilakukan untuk beberapa kali dalam rumah saya hari Khamis malam Jumaat. Sampailah suami saya bertukar shift, di mana dia telah pun meminta tempat tugasnya untuk tukar beliau kepada shift petang permanent. Jadi bila shift petang tu dia akan balik malam dan saya pun tak perlulah jemput ibu tinggal dengan saya. Kesian nanti bapak saya lah di rumah tak ada orang uruskan makan minum. Jadi setelah beberapa minggu sebenarnya ibu duduk dengan saya, bila ibu pulang saya dah tak buat lagi perkara yang ibu buat, iaitu mengasapkan rumah pada hari Khamis malam Jumaat. Alangkah terperanjatnya, pada hari Khamis malam Jumaat berikutnya tak ada apa-apa. Hari Khamis malam Jumaat kedua, bila ibu saya dah tak ada di rumah lagi, suami pun dah balik rumah. Suami balik jam 11 malam sampai rumah. Saya waktu tu tengah tidur, saya dengar orang buka pintu. Dan saya tahu kalau waktu macam tu mesti suami saya pulang. Pendengar ya, dengar orang buka pintu, saya pun ingatkan suami balik, saya pun bangun daripada katil saya, keluar dari bilik menuju ke arah ruang tamu. Sampai dekat ruang tamu, saya tengok tak ada orang. Tengok rumah gelap, cuma lampu tandas saja yang buka, yang itu saya memang buka lampu tandas bila saya tidur malam. Saya pun bersuara, "Bang, bang." Tak ada orang jawab. Mungkin saya salah dengar. Masuk balik dalam bilik. Kali kedua gangguan yang berlaku pada malam itu di rumah saya. Pertama ingatkan suami balik, yang kedua dengar bunyi paip air orang buka kisi. Macam ada orang mandi. Oh, suami dalam tandas rupanya. Dalam hati bercakap ni. Pergi dekat tandas, alangkah terperanjatnya, tandas tu gelap. Tadi saya buka lampu, sekarang tandas tu gelap. Kemudian bila tandas dah gelap, buka lampu, tengok dalam tandas, air pun tak mengalir, tandas tu masih lagi kering. Siapa yang buka lampu tandas depan? Saya akhirnya kembali ke bilik. Bila periksa handphone, suami kata malam ni dia balik agak lewat sedikit. Jadi saya telefon suami, suami kata dalam perjalanan pulang ke rumah. Alangkah terperanjatnya Casey apabila saya teringat balik hari ini hari Khamis malam Jumaat, dan mungkin agaknya saya tak asapkan rumah, sebab itulah rumah saya ni diganggu. Entahlah Casey, sekarang ni saya nak percaya perbuatan ibu saya ataupun tidak. Sebabnya mungkin bila dia mengasapkan rumah ni ada baiknya. Boleh tak tanya kepada para pendengar, dan apakah pendapat Casey dan pendengar-pendengar yang lain. Terima kasih dan selamat tengah malam dari pendengar kita yang bernama Ellie. Jadi tadi anda dengar Eddie kisah yang diceritakan. Ibu beliau sering asap rumah, jadi sampai tinggal dengan anaknya ni pun sering asapkan rumah. Dan bila ibu dah tak asapkan ni, baru timbul gangguan dalam rumah. Apa pendapat pandangan anda? Pandangan saya baru terfikir balik cakap pasal asap-asap kemenyan ni semua kan. Perkara ni bila terfikir balik pernah terjadi pada diri saya masa saya kecil. Abang saya masa tu masih lagi dalam politeknik. Dan beliau sedang kena buat satu projek lah, short film. Di mana masa tu arwah bapa saya masih ada lagi. Dan beliau harus buat short film tu untuk something macam, kirakan macam untuk short film cerita seram lah. Dan abang saya menyuruh arwah bapa saya untuk melakukan watak bomo lah, kan. Semuanya berlaku di rumah lama saya, kan. Arwah bapa saya tu kononnya memainkan watak bomo, habis kena bakar kemenyan tu semua kan. Semua berlaku dalam rumah saya sendiri.
teringat jugalah arwah nyai saya pun ada pesan juga, kalau boleh janganlah buat benda-benda ni semua. Dalam pandangan masa tu kan saya sebenarnya tak tahu apa-apa lah kan. Tapi bila nak dipendekkan cerita tu, bila dah habis semua, memang tak ada apa-apa aneh yang berlaku lah kan. Cuma arwah bapa saya ni seorang yang bila dekat di rumah lama saya tu, semua orang kenal arwah bapa saya sebab memang dia ahli jawatankuasa RC kan. Jadi semua memang kenal keluarga kita tu. Macam daerah situ memang semua tahulah. Dah macam sahabat lah, rapat lah tahu. Jadi macam kalau siapa tinggal blok mana, mungkin dia ni dia ni anak-anak yang tingkat dia ni, yang tinggal blok sini, blok sebelah, blok tu, semua dah tahu dah. Apa yang pelik yang sampai sekarang saya sekeluarga masih lagi terfikir-fikir ni, selepas beberapa hari lepas dah habiskan projek abang saya tu, ada ni pun tak ada kena-mengena langsung dengan yang makcik ataupun yang bawa anak tu, tapi memang betul ada satu makcik ni bawa anak ni. Saya dah tak ingat sama ada anak lelaki atau perempuan. Tanya sama ada boleh tak datang nak berubat. Arwah bapa saya, kita semua macam terperanjat lah. Kalau tak, kenapa, dari mana dapat tahu berita sama macam ada berubat ke atau apa. Sedangkan kalau apa-apa pun memang semua kat daerah situ memang arwah bapa saya tu kenal. Cuma ni daripada orang yang kita semua tak kenal, daripada mana tiba-tiba, macam mungkin orang daripada luar kawasan tempat anda tinggal datang katanya nak berubat tiba-tiba datang nak berubat. Arwah bapa saya kata memang tak ada orang ini semua. Hilang macam gitu aja. Tak ada kabar berita atau apa-apa dari selepas kejadian tu. Wah, jadi adakah anda rasa mungkin selepas penggambaran di mana ada sesi bakar kemenyan dalam rumah tu memanggil sesuatu? Saya tak, sampai sekarang pun kalau boleh tak nak ada mindset ataupun pemikiran macam gitulah. Cuma yalah, memang jadi bagaimana agaknya dia boleh rasakan seperti arwah bapa anda adalah seorang tukang ubat Jadi kisah yang menarik nampaknya. Dan cakap tentang asap kemenyan ni, anda bayangkan yang ini kiriman daripada seorang pendengar. Datangnya daripada Encik Liman. Kata Encik Liman, Assalamualaikum KC dan juga para pendengar Misteri Jam 12. Pengalaman yang saya nak ceritakan ini, kata Encik Liman, yang ini berlaku di yang ini berlaku pada adik saya. Adik saya ni ada mengamalkan sejenis ilmu lah. Saya tak nak cakap ilmu apa, takut nanti mereka yang mengamalkan ilmu ini menjadi marah, seolah-olah kita memburuk-burukkan mereka. Tapi ilmu ini, yang hairan pada mulanya tengok macam okey, macam baik. Lama-kelamaan, apa yang dilakukan oleh adik saya ni memberi satu tanda tanya buat diri saya. Sebabnya, pada mulanya, ilmu yang dipraktikkan oleh adik saya ni tidaklah seteruk yang saya rasakan dan saya jangkakan. Saya pun ada beberapa kali nasihatkan dia, jangan pelajari ilmu berikut ini ataupun ilmu ... lah. Tapi lama-kelamaan makin teruk apabila pada setiap hari Khamis malam Jumaat, adik saya akan duduk depan tempat bara yang dah pun bara tu dihidupkan, kemudian ditaburkan kemenyan. Kemenyan ni bukan sebarang kemenyan KC susah nak dapat. Kemenyan hitam. Kemenyan hitam ni akan diletakkan di atas tempat bara, asap berkepul-kepul akan keluar. Adik saya akan duduk bersila, kemudian mulutnya akan dibuka luas, ternganga seolah-olah sedang memakan asap. Perkara ini berlaku apabila perkara ini saya dapat tahu apabila isteri kepada adik saya lah, iaitu adik ipar saya, menelefon beritahu kepada hal ini kepada saya. Bila saya dengar, saya terperanjat. Saya pernah menegur dia beberapa kali. Adik saya cuma letak telefon dan tak nak angkat jawab panggilan saya lagi. Saya datang ke rumah, saya berbual dengan dia. Dia kata jangan masuk campur, ini hal urusan peribadi dia. Apa yang dia timba, saya ni tidak setaraf nak bercakap tentang hal ini dengan dia. Terperanjat saya KC. Adik saya ni mungkin dah salah bawa agaknya. Dan saya pernah telefon adik ipar saya, tanya bagaimana perkembangan adik saya dalam rumah. Masih lagi buat KC. Sampaikan isterinya kata apabila adik saya ni atau suaminya bertugas pada waktu malam, kadang-kala bila dia sedang baring di atas katil, dia terperasan seperti ada orang lelaki tua
sedang duduk di tepi katil sambil mulutnya ternganga luas, seperti apa yang dibuat oleh suaminya ketika sedang memakan asap pada waktu malam hari Khamis, malam Jumaat. Terperanjat saya bila dengar. Saya cuba perlahan-lahan untuk kembalikan adik saya ke jalan yang diredai, ke jalan yang benar. Tapi bukan satu perkara yang senang, memang tahap degil. Dan saya cuba berbual baik-baik, masih lagi berusaha dan juga masih lagi cuba membuat adik saya lupakan apa jua yang sedang dia pelajari. Terima kasih dan selamat tengah malam. Saudara, kisah-kisah yang bakal anda dengar dalam Misteri Jam 12, anggaplah ia hanya satu hiburan. Tidak ada sesiapa yang boleh menyesatkan kebenarannya. Kalau anda rasa takut, perlahankanlah suara radio anda. Misteri Jam 12, hanya satu hiburan. Ya, bersama dengan Casey, AD dan juga Hairul Anwar dalam rancangan Misteri Jam 12. Terima kasih Hairul kerana sudi meluangkan masa, sudi ditemu bual. Sama-sama. Yalah, siapalah kita. Ya. Jadi Hairul kalau seorang penyanyi mungkin ada tak petua-petua yang mungkin Hairul pernah dengar orang sarankan, selain daripada petua-petua yang normal yang normal tu mungkin jangan makan pedas, tu biasalah kita dengar, tapi petua-petua yang boleh dikaitkan dengan dunia misteri, pernah tak Hairul disarankan di ataupun terbaca di mana-mana laman blog untuk mempraktikkan supaya dapat kekalkan suara baik ni? Saya selalu dengar tentang bulu perindu Bulu perindu. Selalu dengar lah, tapi tak tahu atau tak pernah menggunakan teknik tersebut lah kan. Tapi yang saya semua dengar yang pelik pun mungkin makan telur kuning dan ada bacaan-bacaannya semacam kan. Jadi itu semua hanya petua lah itu pantang larang petua. Betul. Dan ada juga artis-artis yang saya pernah cerita semalam, artis-artis tak tahulah dari Singapura ke, dari seberang ataupun dari seberang laut ke, yang menggunakan pendinding. Sebabnya katanya kerjaya sebagai seorang penyanyi pelakon ni ada banyak hasad dengki jadi macam mana Hairul pernah dengar ada orang suruh, Hairul patung kau ni pakai pendinding Hairul. Ada dengar juga, ada dapat nasihat macam itu juga. Kerana biasalah kadang kita tak tahu apa peminat orang dan kadang kita kalau pergi ke satu tempat mungkin dapat hadiah daripada peminat dan sebagainya, tapi kita tak tahu apakah tujuan mereka kan. Pada kita mungkin ikhlas lah kita dapatkan hadiah dan semua, tapi kadang mungkin kita tak tahu niat mereka, ada benda-benda yang tak elok yang disampaikan dan sebagainya. Kadang benda-benda gini boleh disampaikan dengan salaman juga kan. Betul. Jadi ini semua, tapi pada saya baca Al-Fatihah, baca gitu biasalah. Kita berlindung pada dari satulah menggunakan ayat suci lah. Betul. Tapi cakap tentang ni, macam Hairul tahu saya nak cakap tentang satu kisah ni. Sebenarnya saya tanya soalan ni pada Hairul, saya terima kiriman email, tapi ini bukan dari penyanyi lah. Okay. Beliau terima hadiah sebenarnya. Hadiah ini diterima oleh pendengar kita bernama mana tadi? Okey, nama beliau adalah Tina, dan Tina kata beliau pernah menerima hadiah daripada seorang jejaka yang tak dikenali. Okay. Dan apabila dia buka kotak hadiah tu, dia terperanjat sebenarnya. Dalam kotak hadiah tu, selain daripada ada gumpalan rambut hitam, dalam tu juga ada pisau yang dah karat, pisau mungkin pisau lipat. Pisau lipat yang dah karat disertakan dalam kotak kecil tu lah. Dia buka, dia terperanjat bila tengok rambut hitam dan pisau yang dah karat. Dan saya menjadi khawatir sebenarnya, adakah saya ni akan terkena sesuatu apabila saya membuka kotak tu. Jadi hal ini saya berjumpa dengan pakar, dan pakar tu mengatakan yang saya telah pun melepaskan sesuatu dan benda tu sekarang dah masuk dalam badan. Inilah yang diceritakan. Pada mulanya saya tak percaya dengan pakar. Pakar tu ceritakan, saya tak percaya. Jadi pakar tu kata, kalau awak tak percaya, sebab beliau datang jumpa dengan pakar ni seorang diri lah. Tak nak susahkan ibu dengan ayah beliau. Jadi jumpa pakar ni, dan pada mulanya saya tak percaya apa kata pakar tu. Saya nak minta second opinion lah daripada mungkin pakar lain. Pakar tu kata, baik, kalau awak tak percaya, awak tunggu. Jadi pakar ni keluarkan handphone, letak handphone tepi, rekod. Dan pakar ni mula membaca ayat-ayat ruqyah. Mula-mula tak ada apa-apa.
Tapi bila saya saksikan video tu, tiba-tiba bila pakar tu masuk ayat ruqyah yang ketiga, badan saya mula menggeletar, satu tubuh menggeletar, kemudian saya mula menangis dan teriak terpekik-pekik dalam keadaan kesakitan, seperti ada air panas simbah pada badan saya. Saya kata, sakit! Tentulah takut dulu. Serem. Jadi dalam keadaan saya tengok video tu, saya terpekik. Pakar tu pun berbual dengan saya, berbicara, tapi saya degil, tak nak keluar. Dan akhirnya bila pakar tu tanya, apa kau buat dekat badan budak ni? Katanya tuan aku suruh datang. Tuan aku kata duduk dalam badan dia sampai tuan aku panggil balik. Saya tengok balik video saya tu, saya sendiri terkejut dan saya baru yakin yang dalam badan saya ada sesuatu. Pakar tu kata jangan khawatir, selalu datang pada dia lah. Seminggu 2 kali kena datang untuk menjalani sesi rawatan. Tak payah makan ubat-ubat, cuma baca surah-surah suci seperti ayat-ayat surah Ruqyah. Lama-kelamaan baca dan baca, dia panas, dia akan keluar dan balik kepada tuannya. Jadi bayangkan Hairul kalau Hairul dapat adik-adik peminat, jangan buruk sangka lah, tak baik. Kita terima dengan hati buka. Betul. Takut nampak Hairul? Seram juga saya macam ni. Bayangkan Hairul. Hairul sendiri pernah nampak orang kena rasuk ke depan mata? Pernah? Depan mata pernah juga lah. Masa tu masa sekolah kan. Masa sekolah ada. Jadi di mana? Camp sekolah ke? Dalam sekolah? Camp sekolah. Apa yang berlaku waktu tu? Tiba-tiba seorang teman ni, tapi bukan teman saya lah, mungkin satu sekolah kan, tiba-tiba rebah dan menggigil, tapi bukan fix bukan fix. Tiba-tiba macam orang kata semua dia kena rasuk lah. Dia berbual meripik, dan bahas macam bahasa lain gitu kan. Dan sampai cikgu semua tak tahu apa nak buat, panggil ustaz dan semua turun lah. Dan daripada situ lah baca dan simbah air kat muka dia sebagainya. Dan dia mula menjerit-jerit lah. Itu yang kita tahu betul-betul kena rasuk. Kalau fix kan lain kan. Jadi itulah yang seramnya. Pasal kita semua masih budak sekolah lagi kan. Jadi itu dia sedikit pengalaman. Terima kasih Hairul. Nanti kita akan jumpa bila nak tutup tirai. Mungkin kita nak dengar lah kalau ada ucapan dari Hairul dan juga boleh kongsi alamat Instagram ke Facebook sebentar nanti boleh. Terima kasih. Baik, kita akan tinggalkan Hairul dan Eddie Junaidi sebentar nanti. Mereka akan kembali. Tapi sekarang saya akan jawab panggilan. Seronok pula kita berborak-borak pada malam ini dengan tetamu-tetamu yang ada di studio Ria 897. Yang ini kiriman sementara saya nantikan panggilan anda 66911897 datang daripada pendengar bernama Puan Jenab. Kata Puan Jenab, Assalamualaikum KC, dan juga kepada semua peminat rancangan MJ12 di Seantero ini. Puan Jenab Seantero. Puan Jenab nak berkongsi pengalaman. Yang ini satu kejadian yang amat menakutkan. Dalam rumah Puan Jenab baru-baru KC seringkali akan terbau wangi. Kadang-kala tertanya dalam hati, siapa pula yang pakai minyak wangi malam-malam? Suami Puan Jenab ni kalau dah tidur tak ingat dunia KC. Saya kalau kejut dia pun susah nak bangun, kecuali kalau dia dengar azan subuh baru dia bangun. Tapi bila dia dah tidur, jangan haraplah. Saya rasa ni KC, kalau rumah tu ada zombie pun dia tak bangun. Lepas tu Puan Jenab letak smiley face. Pengalaman yang saya nak ceritakan ni bukan boleh dibuat main sebenarnya. Saya cuma saja berseluruh tadi. Ini kisah yang saya nak ketengahkan. KC bayangkan suami tengah tidur, kadang-kadang saya terbangun nak ke tandas ke, ataupun saja terbangun, nanti akan terbau wangi. Dan dalam hati tertanya, siapa pula yang pakai wangi-wangian ni? Pada mulanya wangian tu tidaklah menakutkan. Tapi makin lama kelamaan bila dah sering bau, menjadi tanda tanya dan membuat saya takut. Sampaikan pada suatu hari, saya ni dengan suami dekat ruang tamu. Waktu tu 12 lebih tengah malam, sedang menonton filem seram. Itu dari DVD yang dibeli oleh anak saya. Anak saya pinjamkan lah. Jadi saya pun tengok di rumah dengan suami. Tengah tengok, saya bau harum, wangi sangat. Suami pula menenggu. Awak kentut Kata suami saya. Dalam hati, aku bau harum. Kenapa suami aku bau busuk pula? Abang ni meripik lah. Mana saya ada kentut? Kata saya pada suami. Okeylah. Kemudian
Saya bau daripada harum bertukar menjadi busuk, Casey. Busuk, mungkin itulah bau yang suami saya bau awal tadi. Ya Allah, sampaikan saya bangun, saya tengok kiri tengok kanan, meremang bulu rumah. Pada malam yang sama setelah menonton DVD cerita seram, suami pun masuk tidur. Suami saya bila masuk tidur, dalam masa 3-4 minit Casey boleh lelapkan mata. Saya tak boleh, kadang-kadang 15 minit baru tertutup mata. Bila saya baring, golek kiri, golek kanan, tak boleh tidur. Sebabnya bau busuk tu sekali-sekala boleh saya bau datang ke dalam bilik. Ya Allah, Casey, apabila saya istighfar, astaghfirullahalazim, kemudian saya membaca Al-Fatihah sebelum tidur, alangkah terperanjatnya apabila saya ternampak, Casey, dekat bawah meja ada duduk seorang wanita tua sedang berpeluk tubuh dengan keadaan pakaian yang tidak terurus. Bila saya nampak, terperanjat saya dan terus kejutkan suami. Beberapa kali saya kejut dengan keadaan menangis ketakutan. Suami bangun. Suami keluar, buka lampu, tengok bawah, tak ada apa-apa. Dan Casey tahu tak apa yang berlaku? Ada orang selitkan barang di bawah meja makan. Suami saya terjumpa sebenarnya. Dan dipedekkan cerita, benda tu dibuang, barulah gangguan berhenti. Tak tahulah siapa yang datang menghantarnya, tapi Casey memang tak baik orang tu. Terima kasih dan selamat tengah malam. Kisah-kisah yang anda dengar merupakan misteri jam 12. Tidak ada sebarang bukti yang boleh mengesahkan kebenarannya. Bersama dengan saya dalam rancangan Misteri Jam 12 hari ini, ramai telah pun berkongsi pengalaman dan ada kata, wah, malam ni best MJ12 macam talk show. Saya suka bila pendengar berkongsi pendapat, pandangan dan juga artis-artis undangan. Artis-artis undangan pada satu seorang je. Cara dia kata artis-artis undangan, macam saya ada ramai artis di sini. Tapi bagus. Dia kata saya suka MJ12 dengan konsep ni lah. Kalau boleh kekalkan dan juga lebih banyakkan kisah-kisah misteri yang tadi dikongsi sama ini daripada pendengar kita, Diana Mastura. Terima kasih pada Diana Mastura. Yang ini kiriman daripada siapa ni? Dari ini dia. Daripada Shirin. Katanya Shirin, Assalamualaikum Casey. Waalaikumsalam. Saya nak tanyalah pada Edi. Edi ni seorang pelakon. Jadi mana tadi ni? Edi ni seorang pelakon. Pernah tak Edi menggunakan ataupun apa soalan awak ni? Dia soalan ni kronik sikit sebab saya nak kena beralas sikit. Okey. Kalau on air saya tanya soalan yang dia tanya ni direct, nanti mungkin tak manis di pandang orang. Okey. Tapi secara beralas ni, katanya Edi ni seorang pelakon. Pernah tak Edi disuruh menggunakan susuk lah, bukan susuk tubuh tapi susuk untuk memberikan satu lakonan yang baik. Macam mana Edi? Alhamdulillah, saya tak ada. Ada orang datang tak? Ini memang ada tak pakai Mungkin ada orang datang. Alhamdulillah so far tak ada lah. Tak ada. Tak ada. Kalau ada orang datang macam mana? Kasih susuk. Saya akan tolak dengan beralas jugalah. Saya bukan nak cakap tak percaya ke atau apa ni semua. Saya cuma percaya satu lah. Kita apa-apa pun mulakan dengan bismillah. Kalau hati ikhlas, insyaAllah. Dah baca Raihan dimulakan dengan bismillah. Tapi memang secara jujurnya memang kalau kita berbual pun tak guna tembak tak kena, orang pun nak cakap gitu kan. Tapi bagi saya, kalau kita semua hati, kalau kita ikhlas, semua akan goes well lah, insyaAllah. Satu ketika dahulu ada satu berita kabar angin lah. Tak tahu sejauh mana kabar angin ni. Salah seorang artis Singapura ni dikatakan mengamalkan sesuatu. Ini datang daripada seorang pendengar yang kirimkan email panjang berjela pada saya. Saya tak sebarkan ataupun tak berkongsi pengalaman yang diceritakan tuduhan tu. Sebabnya bila saya baca nanti, bila saya kongsi kisah tu, tak perlu sebut nama pun, cara saya cerita tu ditulis. Dia cakap dia buat ni orang mesti tahu dia ni lah. Saya terperanjat sebenarnya. Sampaikan ada orang gitu sekali nak menjatuhkan seseorang lah. Kalau benar pun saya pasti ada cara yang lain untuk kita menegur lah. Jadi Edi, sebelum kita akhiri, mungkin ada apa-apa nak kata kepada pendengar Ria, silakan. Terima kasih kerana mendengar Ria dan terus menyokong KC dalam MJ12. Esok
Jumpa esok. Jumpa esok Dalam Geng Burung Hantu. Dalam Geng Burung Hantu. Itu jangan lupa juga, okey. Support. Support, ya betul. Dan mungkin Hairul, silakan Hairul, kalau boleh kongsi dengan para pendengar Ria, mungkin kalau ada alamat Instagram ke Twitter anda, dan juga kalau ada fanpage yang boleh di like. Jadi untuk pendengar-pendengar dari Malaysia khususnya, kalau sedang mendengar sekarang ini, Hairul Anwar adalah seorang penyanyi dari Singapura lah, dan beliau juga antara lagu-lagu yang ditulis oleh Imran Najmain pernah betul. dinyanyikan oleh Hairul sendiri. Yes, Jadi mungkin kalau ada yang peminat dari Malaysia atau pendengar dari Malaysia ni nak ikut Hairul Anwar, siapa ni Hairul Anwar? Tengok ni lagu macam mana ni dan mungkin boleh kongsi, silakan. Okey, kalau ingin tahu lebih informasi tentang saya, boleh pergi ke laman Facebook, facebook.com/Hairul Anwar, HYRULANUAR, ataupun sama, namanya sama di Instagram, di Twitter juga, dan kalau ingin dengar lagu-lagu saya, boleh pergi ke reverbnation.com. reverbnation.com. Ada iTunes, ada lagu? Ya, saya. iTunes dan juga Spotify juga ada. Jadi boleh type HYRULANUAR saja. Lupalah, kalau anda membeli yang original ni, ia membantu artis sebenarnya. Betul. Jadi di Spotify dan juga di iTunes ada Hairul, HYRUL ANUAR. Betul. Jadi carilah beliau dan kalau sokong. nak kenal hantarlah message kat situ kan. Terima kasih pada Hairul Anwar. Terima kasih. Dan saya akan mungkin last kopik lah. Boleh Eddie, last kopik ke tak nak? Boleh. Kau rasa boleh je. Okeylah. Hello, selamat pagi. Halo, Casey, apa kabar? Pak Raden ya? Ya, ada kronik kes ya? Silakan Pak Radin, minta maaf. Ya, ini Pak Radin nak singkat ini Pak Radin cakap ya, boleh. untuk Hairul, untuk kamu semua ya. Ya, be a born fighter might be down but not out ini Pak Radin cakap satu, ini Pak Radin cakap ikhlas ini alam misteri tentang apa. Aku selalu kes kronik kasih sayang aja. Most of them living couple story. Tapi ini bukan living. Ini tentang apa tahu? Hati seorang ibu. You know, a mother's heart mothers ni dia terlampau sayang anak laki-laki. That's why orang putih Melayu, orang Melayu cakap, bagi seorang ibu sayang dia pada anak perempuan tu hanya di mata, sayang di mata, tapi dia sayang. Tapi kalau sayang dia bagi anak laki-laki, seperti apa tahu? Jantung hati dia. Awak tuduh, ini Pak Dia cakap ikhlas. Bukan Pak Dia nak tuduh semua ibu. Ini kalau terjadi, kalau ada ibu yang kronik. Ada juga ibu yang kronik extreme love kepada anak dia, sampai apabila anak dia kan bukan angels. Sometimes they have to get married. Jadi bila jodoh dah sampai, apa terjadi Casey? Dia masih lagi membuat pengakuan yang kau tetap anak aku, kau bukan suami orang. Kan satu kronik. Sometimes Casey, kita kesian mak. Ini Pak Dia cakap dengan ibu-ibu kalau awak sayang anak awak pun macam mana, it's time to pass by, you must have reality that you takkan nak anak bujang kau nak duduk berkepik ke buah ketiak kau siang malam. Dia pun nak ada perasaan, ada juga nak kahwin, nak cari jodoh. Ini apa terjadi pada cakap ikhlas. Yang paling sedih, you see, I don't blame the mother, because mother, that's why people say, it takes a human woman to be a mother. Walaupun dia seorang ibu, dia kan is a woman, born with multiple emotions, all kind of chronic. Cuma apa terjadi, short the story. Jadi anak laki-laki dia ni, ini semua apa tahu sebabnya apa? Jangan kalau dia ada satu aja anak laki-laki in the family, itu punca dia. Kalau dia ada anak 2-3 hero ke apa, mungkin dia under side effect apalah, anak aku dia risau banyak sangat anak bujang terang-katang, bagus kahwin. Ini punca dia apa tahu, the only son in family, dan dia ada 3 anak perempuan dan the only boy. Tapi dia banyak curahkan sayang perhatian dia kepada this boy lah. Dia jadi apa tahu, the pearl of the heart. So what happened? Pada cakap ikhlas, once these guys get to know somebody, dia dapat kenal on online chat line lah, macam apa tu bercinta. Tapi Facebook ni terjadi jodoh yang betul pula. So bila dia cut short, dia dah berumah tangga, terjadilah satu dipanggil apa tahu, fatal attractions of a mother who cannot accept the fact being separated by the son, Casey. Sebab apa? Ini seorang ibu yang bukan kronik, tapi dia dah 100,000% been possessed by the love for the son. Jadi apa nak buat Pak Dia? Itu pasal orang Melayu cakap, ini Pak Dia cakap, semua rakyat dengar, tapi Pak Dia cakap secara general, tahu tak Casey? Antara punca rumah tangga boleh pecah, it takes a mother's tongue to destroy a love of a
sons of our parents. Katakan orang kata itu patut deprive of a marriage life. Tapi bukan semua. Ini yang malam pemuda ni, Pak Din cakap ikhlas, bukan dia yang jumpa Pak Din tau. Isteri dia jumpa Pak Radin dan dia cakap apa, Casey? Baru kahwin, Casey. Tak sampai sebulan lebih. Casey tahu tak? Mak dia dah kontrol dia dan apa tahu, mak dia warning. Mak dia terlampau sayang, kesian ibu. Alamak, aku sayang ibu. Apa nak buat? Dia sempur isteri, dia cakap apa? Orang kata kirakan, awak boleh kahwin dengan anak saya, memang dia hak awak. Tapi bagaimanapun dia hak saya. You fikir, it's a dilemma. When orang kata mothers that interfere dalam love marriage, ini dia bukan understanding memang dia kali. Dia dah having apa tau? Chronic punya .com, .possessive punya too much love to the son. Dan apa nak terjadi? Ini Pak Din cakap ikhlas. Orang kata, I got the right over him. Pasal dia seorang ibu yang educated lah, Casey. So English dia very powerful. Pasal Pak Din tak nak sebut apa kerjaya dia. Tapi dia cakap satu, you know that I got the right over him. Whatever it is, I demand him to come my house right now. Astaghfirullahaladzim. Satu ibu yang chronic interference dalam happiness rumah tangga anak dia. Tapi this daughter-in-law is very humble and very understanding. He never exposed to the son, you see. What the mother said, the mother-in-law said, his mother, the boy's mother, the son mother. Tapi apa terjadi? Ibarat every patient there's a limit, you see. Whatever it is, batas sabar ada batasnya. Tapi apa terjadi? Ini apa Arifah cakap ikhlas. Kalau terjadi this kind of woman may character, you know why or not, Casey? Anak-anak menantu perempuan, bukan semua kan, Pak Din cakap just sebagai general umum. You know why anak menantu perempuan sometimes adik-in-law susah nak get along dengan anak menantu perempuan. Kalau diorang tu tak ada understanding, you know why? Because diorang ada prinsip, the concept of lama punya principle. Why you know what? Dia cakap, you can be my, that one apa tahu? I got the right over him. He's my son. I born him. Habis wife pula cakap, I got the right over him. He's my husband. Jadi kesian. Jadi mak kita ni, diorangnya ada woman jealousy, Casey. Tapi nasib baik, mudah-mudahan Casey, sama yang mother, sama yang kita in-law, pay mother, wife yang you sayang tu tak ada macam gini, pay chronic jealousy. Jadi apa terjadi? Dia tak ada fair and square lah. Apa terjadi, Casey? Jadi the wife cannot go to the nerve. Jadi wife dia cakap, dia terus terang dengan dia, I'm sorry to tell you, darling, all this while, do you know that your mother interfere in our marriage life? And do you know that most of the time orang kata kirakan, they always poke fire on me and cakap, orang kata kirakan cakap, selalu kalau macam anak dia tak datang rumah, dia kata, apa kau dah bikin dengan anak aku? Kau dah bodohkan aku sampai anak aku tak nak datang rumah. Kayak gini. That is why Pak Din cakap satu ikhlas dalam dunia ni macam-macam 1,000 million chronic case ni orang itu pasal Pak Din cakap ikhlas. Ni cut short the story. Apa terjadi? You know what? Aku tak dapat kau by hook, aku bikin kau by crook. Dari dia bikin cara mafia, Casey. Itu pasal cara mafia Italy mafia Italy atau mafia Yakuza of Japan pula. Apa dia buat? Dia apa tahu, kerana terlampau sayang, mungkin kerana gini I can't blame her, but she crossed the line, Casey. She crossed the limit, she crossed the borderline. She willing to, orang kata kira apa tahu, buat anak dia sendiri, Casey, untuk membencikan anak menantu dia. Alamak, sedihnya aku dengar macam nak menangis lah. Apa nak buat, apa dia cakap. Jadi apa tahu, tanpa dia sedar, Casey, hari demi hari orang kata the love for the loving wife, susah main dekat facebook.com, dekat chatline sampai 6-7 bulan, say I love you, you love me siang malam. Dan apanya orang kata, the love, the loving burn my husband, orang kata it start to fade away. Makin pudar. Tapi siapa terjadi, Casey? Balik rumah, tak balik rumah mak dia. Balik rumah mak dia. Kesian bini. Jadi a lonely princess without a prince dekat atas katil. Alamak, it's very sad, you know. Jadi mak dia jumpa dengan Pak Radin, dia cakap, Pak Radin, saya bukan nak Pak Radin kepo tentang rumah tangga saya, tapi Pak Radin saya cerita sebenarnya, suami saya ni adalah hak milik saya, tapi ibu saya pula telah mengaku dia adalah hak milik dia.
Bagaimana Pak Din, alangkah malangnya nasib saya sebagai anak dara. I think I'm one of the most ill-fated housewife Pak Din, to have a mother-in-law yang .com betul-betul kronik. Jadi apa nak jadi Pak Din cakap apa terjadi? Dia telah suami saya just totally scrap me just like that. Macam kerja COE dah kena scrap kereta. Apa nak buat? Orang kata kirakan dekat saya menangis Pak Din. Dia cakap I cannot live without him Pak Din. How can he leave me Pak Din? He's the first man that sleep with me. Dia dah ambil kesucian saya. Dan saya telah pregnant ya. Nala dah ada .com.baby dekat dalam perut dia. Habis macam mana Pak Din? I'm 6 months pregnant you know. Habis macam mana? Habis tu dia cakap kenapa kau tak bilang mak bapak kau? Saya tak nak susah burden orang. This orang cakap orang Melayu cakap kalau nak cari isteri, cari isteri yang dipanggil apa tahu? Pandai simpan rahsia, susah senang hidup bersama. Jadi dia dikenalkan oleh siapa tahu? One of the neighbor kenal Pak Radin. Dia cakap awak try Pak Radin ni ada sikit pakar dalam chronic case love affairs dia problem. You kata jumpa dia lah. Jadi Pak Radin datang, bila Pak Radin datang dia gini, dia nangis-nangis salah, kesian dia cakap Pak Radin lah from A to Z. Jadi Pak Radin tak nak cerita lah because already tell you the story kan. Jadi Pak Radin dia cakap, Pak Radin if you really ada terror, are you really yang betul Pak Radin kata pakar, cakap don't say I'm terror. I'm not terror, Allah is more terror. Allah is greatest. I'm only helping you ni, hanya perantaran. I'm only the bridge of your help. Aku hanya jembatan untuk tolong kau. Tapi ini semua gerak. Ini semua on God wheels. Orang kata, without God wheels kita tak boleh. Jadi apa terjadi? Pak Din tolong. Apa tahu Pak Din pulihkan balik semangat bukan benci sih. Semangat tawa dia melupakan bini dia macam tak kisah. Dan akhirnya suami dia dah balik telefon. Suami dia kata, darling, what happened? Dah tak balik-balik rumah you? Jadi Pak Din tolong dia. Tapi Pak Din cakap apa tahu? You don't tell him that the mother orang kata yang buat ni semua. Sebab apa? Busuk-busuk wangi mak dia. Just keep to yourself. Tapi Pak Din bikin pagaran agar apa tahu? The mother yang kronik ni tak boleh interfere dia lah. I know what to do lah Pak Din. I don't want to tell. Nanti orang ingat aku riak pula. So chronic case sudah disettle. Cuma Pak Din cakap nasihat dengan satu-satu Orang kata you know not, kadang-kadang Pak Din satu pakar yang sedih. Always terima. Always menghadapi the sweet and sour, suka duka kehidupan manusia. But it's a reality. See?